Bencana dan malapetaka, satu perkara yang gerun dan ditakuti oleh seluruh manusia. Adakah mampu tamadun manusia menghadapinya suatu hari nanti? Bagaimanakah gambaran kehidupan manusia dikala kecelakaan itu menimpa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Sekalung apresiasi saya ajukan kepada kombinasi kakiman berbisi. Seterusnya, hadirin hadirat yang dekat di hati. Kata orang, tak kenal maka tak cinta, bukan? Oleh itu, saya dengan penuh rendah diri, saya, Khalis Hakimi bin Rohadi, pengawas Pusat Sumber Tingkatan 4 dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, Syekh Syamsul Shah Alam, akan membuat resensi bagi sebuah karya yang telah saya baca. Baiklah, sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi beberapa buah buku yang telah saya baca sebelum ini. Saya adalah seorang yang gemar akan buku yang menceritakan tentang sejarah, lebih-lebih lagi daripada karya penulis tersohor Abdul Latif Talib. Oleh itu, Ratu Isabella, penghancur kerajaan Islam Andalusia, telah menjadi pilihan saya. Buku ini menceritakan tentang keunggulan dan kekejaman Ratu Isabella yang berjaya menawan kembali negara-negara Islam Andalusia yang diduduki oleh orang Islam. Selain itu, saya juga amat gemar akan buku yang berunsurkan motivasi. Oleh itu, karya Eddie Ramli berjudul Patah Sayap Sebelum Sembuh telah menjadi pilihan saya. Buku ini merupakan kumpulan nasihat dan puisi yang ditujukan kepada manusia-manusia yang menghadapi pelbagai dugaan di dalam kehidupan mereka. Seterusnya, dari Salina ke Langit Petang, karya sastrawan negara Samad Said, yang menceritakan bagaimana beliau lahir menjadi seorang pengarang serta proses penghasilan 3 novelnya yang penting, iaitu Salina, Sungai Mengalir Lesu dan Langit Petang. Di samping itu, saya juga amat mengembari buku motivasi Inggeris. Maka Dr. Allah telah menjadi pilihan saya. Buku ini dikarang oleh Aisyah Kahira yang menceritakan tentang cara-cara berkomunikasi antara Tuhan dan hambanya, iaitu melalui doa. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan untuk mencari calon isteri, tapi untuk sama-sama membawa kita semua mendalami, memahami dan menyelami sebuah karya yang telah menjadi tarikan saya untuk diceritakan kepada anda pada hari ini. Kapal Terakhir di Dunia, Episod 1. Buku fiksyen yang mengandungi 338 muka surat bersama 22 bab di dalamnya. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publication Sdn Bhd pada tahun 2021. Penulis Temir Abdullah, anak kelahiran Selangor yang dikenali kerana pelibatan,nya dalam dunia seni bina, penulisan dan lukisan. Dan akhirnya lahirlah karya Kapal Terakhir di Dunia Episod 1 yang berkonsepkan sains fantasi. Dengan hanya RM30 sahaja, anda boleh mendapatkan buku ini di kedai buku berdekatan anda. Buku ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang terdesak untuk meneruskan kehidupan mereka setelah dunia mereka musnah akibat bencana dan malapetaka yang menimpa. Semua ini berlaku disebabkan bencana yang telah menimpa bumi. Hujan tahi bintang bertimpa-timpa menghentam ke permukaan bumi. Bumi tidak seperti dahulu lagi. Kerosakan berlaku di mana-mana. Persekitaran sudah tercemar dan yang paling dahsyatnya, cahaya matahari tidak lagi menyinari bumi. Tamadun manusia seolah-olah tidak lagi mampu bertahan disebabkan kecelakaan ini. Namun begitu, masih terdapat golongan manusia yang tidak berputus asa. Dengan jayanya, mereka telah membina sebuah kapal gergasi yang bertujuan untuk menyelamatkan tamadun manusia daripada terus lenyap dari muka bumi. Kehidupan mereka sepenuhnya bergantung kepada kapal gergasi yang dibina untuk menyelamatkan mereka daripada kecelakaan tersebut, yang dikenali sebagai Bokor, Kapal Terakhir di Dunia. Ceritanya bermula dengan penceritaan tentang kehidupan seorang remaja lelaki yang bernama Arya. Arya mempunyai seorang adik yang bernama Ana. Mereka hidup di dalam Bokor. Seluruh manusia pada ketika itu bergantung sepenuhnya kepada Bokor untuk meneruskan hidup mereka. Bokor terdiri daripada 3 sektor di aras lantai. Sektor-sektor ini bertujuan untuk mengasingkan manusia mengikut jenis penyakit yang mereka hidapi. Sektor-sektor tersebut ialah sektor kuning, sektor biru dan sektor hijau. Setiap sektor mempunyai peranan mereka masing-masing pada Bokor. Arya dan Ana ditempatkan di sektor biru,
sektor ini dipenuhi dengan golongan manusia yang berpenyakit kulit. Sektor biru berperanan untuk melakukan pekerjaan mengumpul sumber protein utama buat bekalan tenaga manusia di dalam bokor. Pekerjaan yang mereka lakukan memerlukan mereka untuk keluar ke laut, iaitu keluar dari bokor untuk memburu. Sektor ini merupakan sektor yang sangat berbahaya kerana mereka perlu bersedia dengan serangan munggur, iaitu raksasa manusia yang telah terkena dengan jangkitan virus dari dunia luar. Sektor kuning pula berperanan untuk penyelenggaraan membaiki kesemua mesin-mesin yang terdapat dalam kapal. Manakala sektor hijau bertanggungjawab sebagai petani dan peternak binatang. Kedua adik-beradik ini mempunyai seorang bapa yang bernama Vuk. Hubungan Arya dengan Vuk tidak pernah baik kerana Vuk sering mengabaikan Arya dan juga Anna. Vuk merupakan seorang pemburu laut yang sangat disegani dan dihormati oleh sektor biru. Vuk dianggap sebagai seorang yang jago dalam memburu hasil laut. Semua orang takut akan Mugur kecuali Vuk. Mugur pada asalnya ialah seorang manusia. Namun begitu, mereka terpaksa ditinggalkan di luar bokor kerana terinfeksi dengan virus yang menyebabkan manusia akan mula hilang daya, termasuk fungsi akal mereka, dan akhirnya mereka mula menunjukkan sifat kebinatangan dan bertukar menjadi Mugur. Terdapat pelbagai konflik yang berlaku sejak Arya itu bertugas sebagai seorang pemburu, sehingga kan pada kemuncak cerita ini Arya telah menemui ayahnya melakukan perkara yang melanggar peraturan bokor. Arya telah melihat ayahnya menyimpan bekalan ikan buruan secara rahsia di dalam rumah mereka. Dalam kekeliruan sama ada mahu berpihak kepada ayahnya atau setia kepada undang-undang bokor, Arya akhirnya melaporkan kaitan ayahnya kepada Syekh Biru, iaitu ketua bagi sektor biru. Secara tiba-tiba, semasa Vuk sedang diburu untuk dikenakan penalti, Vuk ditemui mati di dalam mesin pengisap. Perkara ini sangat membingungkan, seolah-olah Vuk telah membunuh dirinya. Kekacauan dan pemberontakan berlaku di sektor biru disebabkan oleh kematian Vuk. Anna berasa sangat sedih kerana mengetahui ayahnya sudah mati. Arya berada dalam keadaan dilema kerana merasakan kematian ayahnya berlaku disebabkannya. Dalam pada itu, Syekh Biru mengarahkan Arya untuk menyertai aktiviti docking untuk memberi semangat kepada penghuni sektor biru untuk tidak berputus asa hanya disebabkan kematian Vuk dan meneruskan hidup mereka. Akhirnya Arya sanggup untuk melakukannya kerana mahu memulihkan sektor biru seperti sedia kala. Berdasarkan kisah yang saya ceritakan sebentar tadi, apakah ibrah yang boleh kita ambil? Sudah semestinya setiap masalah yang menimpa pasti ada jalan penyelesaiannya. Tidak terjadi suatu masalah itu tanpa jalan penyelesaiannya. Kita perlulah berusaha dan mencari jalan keluar daripada terkurung di dalam sangka permasalahan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Insyirah ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesusahan itu pasti ada kesenangannya. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.